Okey geng, Europa Hilt akan melancarkan dua model baru sliding miter saw yang 8 inci dan 10 inci dan mereka telah berbesar hati untuk pinjamkan kepada saya dua unit miter saw tu untuk direview. Jadi episod kali ini saya akan bawakan kepada anda secara eksklusif EMS 210-S sliding compound single bevel miter saw 8 inci dari Europa Hilt. Jom saksikan. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So kali ni pihak Europa Hilt telah memberi peluang untuk saya membuat produk review bagi pihak mereka. Diorang akan lancarkan dua produk baru sliding miter saw yang 8 inci dan 10 inci dalam masa terdekat. Sebelum ni Europa Hilt dah memang ada sliding miter saw 10 inci EMS 10 dan model ini akan digantikan dengan EMS 210 dan EMS 255 yang baru ni. Untuk EMS 255-S saya akan buat reviewnya dalam masa terdekat. Okey, di depan saya ni adalah model yang 8 inci EMS 210-S. Ianya adalah sliding compound single bevel miter saw 210 ataupun 8 inci blade, berkuasa 1600 watt, rated RPM-nya ialah 5000 RPM. Ia menggunakan laser guide system dan blade arbornya adalah 30mm. Jadi kita akan pastikan RPM dan blade arbornya bila kita test nanti. Agak standard speknya kalau nak dibandingkan dengan miter saw lain sekelasnya dalam market. Cuma saya nak highlight kat sini yang laser guide-nya saya dah test dan sangat tepat dan akan memudahkan kerja nanti. Untuk base unit ni memang tegap. Saya rasa dia buat daripada cast aluminium. Dia ada removable wings yang kita boleh tanggal dan pasang balik dengan dua skru ni. Ada material clamp yang kita boleh alihkan sebelah kiri ataupun sebelah kanan dengan mudah. Fans dia kita kena alihkan masa nak buat bevel cut. Jadi kita boleh longgarkan skru kat belakang ni dan kita boleh alihkan ikut kesesuaian. Dan tapak dia ada base getah dekat bawah ni. Jadi saya sarankan kalau katakanlah nak pakai sliding miter saw ni, kita skrukan terus ke meja untuk lebih stable. Untuk depan dia ada lock untuk miter angle dia. Kemudian sini ada dia punya lever untuk kita tukar dia punya angle. Jadi kita boleh tekan lepas tu pusing macam biasalah. So untuk angle yang biasa-biasa tu kita ada positive stop, jadi dia akan slot in terus. Kemudian kalau nak lock kita boleh lock. Bawah belah depan ni ada dia punya adjustable feet. Jadi kita boleh adjust dia punya feet dia supaya dapat support kat belah depan. Okey, dekat belakang dia ada dia punya tombol untuk tukar dia punya bevel angle. Jadi kita just longgarkan dan kita boleh tiltkan dia punya miter saw ni ikut bevel angle mana yang kita nak. Indikator yang jelas dekat sini. Dan semua benda kita boleh fine tune menggunakan skru ni. Dan ada lagi satu skru dekat belakang ni untuk positive stop 0 degrees dan 45 degrees. Jadi setiap kali kalau kita nak tukar angle tu, kita tak perlu lagi check dia punya blade. Dekat atas ni pula ada switch dekat handle. Dan safety dia bukan pada main switch, tapi lebih kepada tombol dekat blade guard dia. Jadi blade guard dia akan terkunci macam ni, kita tak boleh turunkan. Jadi kita kena alihkan lever ni, baru kita boleh turun. So maknanya untuk unit ni kita masih boleh switch on motornya, tapi mesti tekan safety lever ni untuk menurunkan blade dia. Pada saya ini bukanlah cara paling optimum untuk keselamatan, sebab walaupun unit ni ada laser, setengah-setengah orang macam saya perlu turunkan blade dulu untuk pastikan cut line sebelum motong. Jadi ada extra step kat situ kalau kita nak turunkan blade tanpa switch on mesin berbanding mesin miter saw yang lain. Kat sini juga kita boleh tengok ini untuk dia punya spindle lock kalau kita nak tukar dia punya blade. Dan kat sini dia punya carbon brush. Motor dia agak compact. Sebelah tepi ni ada switch untuk laser dia. Dan yang ni dia tak menggunakan bateri. Dia terus ambil power direct daripada power outlet. Unit ini didatangkan dengan blade 24T 210mm ataupun 8 inci, 2.8mm ketebalan dia dan 30mm arbor dia. Cara nak buka dia punya blade dia adalah dengan membuka nut ni dan kemudian kita boleh akses dia punya blade. Tu semua dia dah bagi dah sekali berserta dengan miter saw ni. Jadi kita boleh tengok dekat arbor dalam dia ni adalah 29mm.
Jadi kalau nak beli blade lain nanti, cari yang 30mm punya arbor ya. Sebab saya rasa tak sesuai untuk 24 teeth dekat miter saw. Lebih baik kita pakai teeth yang lebih banyak untuk cross cut. Okey, jom pasang balik. Miter saw macam biasa kita lawan arah jam untuk ketatkan dan sebaliknya untuk longgarkan Jadi sekarang ni kita kena set gear reverse untuk ketatkan. Dekat bawah ni ada dia punya laser dia yang kita boleh switch on dan off dekat handle bila kita switch on tu, dan saya sudah test lah, dia punya potongan dia memang tepat. Jadi dia berada betul-betul dekat longkang potongannya Bila kalau kita try tu, dia betul-betul dekat longkang potongannya. Okey, kat tepi ni kita ada dia punya adjustment screw untuk adjust buat tanggam Jadi kita kena adjust setiap kali kalau kita nak buat half cut dan full cut lah. So bila half cut tu kita turunkan supaya skru ni nanti akan kena dekat sini. Kita ikut ketinggian mana yang kita nak, dan kita boleh buat half cut lah. Tapi bila kita nak adjust balik kepada full cut, kita kena buka dulu benda ni bagi dia boleh turun habis dulu, baru kita boleh buat full cut. Jadi ini dia tak macam miter saw premium yang lain, yang mana dia ada satu lever dekat sini yang membolehkan kita tukar antara half cut dengan full cut dengan cepat. So yang ni tak ada. Setiap kali kita nak adjust full cut dan half cut, kita kena adjust skru ni. Kemudian kat belakang ni ada dia punya lock untuk tengkuk dia lah. So kita boleh tekan kat sini dan lepaskan. Bagi saya spring tengkuk dia ni agak keras Jadi mungkin lepas kita dah guna nanti dia jadi lembut sikit kot. Lepas tu belah belakang ni ada dia punya lock untuk dia punya slider Slider dia okey, memang smooth memang smooth. Jadi tak ada masalah kat situ. Even dia punya wire dia pun dah ada guide dah, yang akan mengemaskan lagi lah kita punya workstation nanti. Depth stop dia pun adjustable, ada dekat sini. Jadi ada macam-macam lagi dia punya adjustment screw lah yang kita boleh adjustkan depth stop dia dan yang lain-lain lah. So kita masih lagi boleh customize miter saw ni untuk jadi lebih tepat. Okey, kita dah tengok fungsi-fungsi dia. Jom tengok performance dia pula. Okey, untuk test ni kita akan try pakai pine ni dengan kedalaman 9 cm So 9 cm. Kita akan try tengok berapa banyak yang dia boleh makan So untuk bahagian depan dia, kita boleh sampai 8 cm. Untuk kedalaman pemotongannya, kita akan test pakai plywood 6mm ni Okey, dia dapat potong 29.5 cm. Jadi agak besar cut capacity dia. Kalau tengok daripada bahagian depan lagi tinggi lah. Kalau daripada bahagian depan nak dekat 30.5 cm Okey, so untuk test ni kita akan test atas kayu meranti 2x4. Kita tengok potongan dia macam mana. Okey, tak ada masalah, tak ada gendala Memang cukup berkuasa untuk potong meranti 2x4. Tak ada masalah. Okey geng, kita dah tengok performance dia tadi dan saya memang suka laser system dia. Laser system dia tepat dan memudahkan kita untuk buat potongan, terutama bila kita potong miter angle. Walaupun unit ni 8 inci tapi ianya tidak begitu kompak
dengan kad kapasiti mencecah 30 cm dan kedalaman 8 cm memang agak besar dan agak sesuai untuk kegunaan bengkel kecil dan di rumah. Satu lagi saya nak point out dia punya jerking masa starting tu tak begitu teruk macam Stanley. Kalau Stanley tu jerking dia tu perlu sedikit pengalaman untuk kawal Okey, overall memang Mitre saw ni mantap dan boleh digunakan di rumah atau di bengkel. Alright, sekian dulu review kali ni. Jangan lupa follow FB saya Hito DIY, subscribe channel saya di YouTube dan TikTok. Kita jumpa lain kali. Okey, bye.